Mungkin perlu penjelasan, Datuk, ya. Jadi bagaimanakah hak sebenarnya kepada barangan milikan yang telah dimiliki sempurna oleh sebagai satu pemberian hibah ataupun mahfub itu sendiri, Datuk? Apakah hak yang boleh dilakukan oleh penerima itu tadi, Datuk? Ya. Terima kasih. Sebelum itu ya, saya nak kisahkan satu peristiwa lah. Ini berlaku semasa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia telah memberi sebahagian tanah atau harta ta'lih kepada anaknya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan lafaz pemberian hibah lah, tetapi telah tidak dibaqabat, tidak dimiliki, dia ambil milik oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sehingga akhir hayat Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya harta yang pada awalnya diberi hibah oleh Sayyidina Abu Bakar menjadi harta pusaka Sayyidina Abu Bakar, bukan harta pemberian atau hibah Sayyidina Abu Bakar kepada, tidak menjadi harta hibah Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidatina Aisyah kerana tidak dibaqabat oleh Sayyidatina Aisyah. Baik, sekiranya mana-mana harta yang telah dihibahkan menjadi milik kepada penerima hibah. Saya nyatakan sebentar tadi bahawa harta tersebut bolehlah digunakan oleh penerima hibah itu dengan apa saja tujuan yang sesuai mengikut hukum syarak. Bagi orang Islam ini untuk hukum syarak. Apa saja dia nak gunakan, nak gunakan ke atas tanah tersebut ataupun harta tersebut. Katakan kalau kereta, katakan hartanya ialah kereta, harta ta'lih, harta alih. Maka dia boleh gunakan kereta itu untuk benda-benda kebaikan, untuk diri dia dan juga untuk apa yang dikehendakinya. Misal kata dia nak sewakan kereta tersebut ataupun dia nak dapatkan permit, usahakan majukan kereta tersebut dengan asal kereta biasa, dapatkan permit untuk jadi taksi. Misal kata ya, dia tukar kereta tu daripada kereta penumpang biasa kepada kereta taksi. Itu hak dia, dah menjadi hak dia. Dia boleh mengubah daripada warna, misal kata dia nak ubah daripada warna gelap kepada warna silver kereta tersebut. Begitu juga tanah. Kalau dia punya tanah, asal tanah itu misal tanah pertanian, dia nak ubah syarat tanah tersebut daripada tanah pertanian kepada tanah bangunan atau tanah kediaman atau tanah perusahaan. Itu dia punya kuasa dan dia berupaya membuat demikian kerana dia telah mempunyai title hak milik sempurna ke atas harta tersebut. Jadi maksud di sini jelaslah maknanya apabila pemilikan itu sudah sempurna, terpulanglah pada penerima. Macam mana nak buat? Yang pentingnya tidak bertentangan dengan Islam, Datuk. Contohnya senjata juga, senjata nampak adalah harta ta'lih kan tadi soalan ya. Harta alih. Jadi maknanya digunakan dengan sebaiknya, bukan untuk bertentangan dengan Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, begitulah maknanya apabila kita telah menerima sesuatu pemberian daripada orang lain, sama ada harta alih ataupun tidak alih, kita mempunyai kuasa yang penuh untuk sama ada membelanjakan, sama ada membangunkan ataupun mendirikan apa-apa juga pembinaan ke atas tanah ataupun apa juga harta-harta yang kita telah miliki. Jadi Datuk, mungkin ada di kalangan peserta yang lain yang ingin mengemukakan soalan. Sekiranya ada, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Puan Tengku Zainab ingin meminta penjelasan Datuk mengenai apakah bentuk akad bagi seorang yang mahu membuat hibah ke atas sebidang tanah yang dimilikinya kepada seorang anak angkatnya, tetapi selagi pembuat hibah atau suaminya masih hidup, mereka dibenarkan mendiami rumah di atas harta yang dihibahkan itu. Sekian, terima kasih. Jadi Datuk, terima kasih kepada Puan Tengku Zainab yang mengemukakan soalan. Soalannya agak panjang, tetapi saya rasa Datuk sudah memahami maknanya bentuk akad bagi seorang ingin memberikan hibah kepada anak angkatnya. Adakah mereka masih boleh mendiami sama? Mungkin saya rasa. Ya, Datuk ya? Okey, silakan Datuk. Kita faham begini ya, soalan tu. Namanya harta tanah tadi sebagai contohnya, harta tanah dan rumah, ayah angkat dan mengangkat kepunyaan kedua-dua mereka lah, kata begitu ya. Kemudian mereka hebahkan kepada anak angkat. Sekarang bila sempurna rukun dan syarat kepada hebah tadi, jadilah milik anak angkat tadi, anak angkat kepada pasangan tersebut. Jadi tanah dan rumah tadi telah menjadi harta milik si anak angkat, bukan lagi kepada pemberi hebahnya ataupun kedua ibu angkat tadi. Baik, soalnya
apakah akad yang ditentukan atau yang diberitahu, yang diberi peluang oleh syarak untuk membolehkan si bapa angkat dan ibu angkat ini diam di atas harta tersebut atau di atas rumah tersebut sehingga akhir hayat masing-masing. Apakah boleh tak buat akad lain? Jawapannya lah boleh dengan satu akad baru, iaitu yang kita namakan akad manfaat mauhub. Akad si anak angkat tadi buat satu akad, satu kontrak, satu perjanjian membolehkan manfaat rumah tersebut didiami oleh kedua ibu angkatnya sehinggalah akhir hayat kedua ibu angkatnya. Jadi kalau kita boleh simpulkan begini ya, dalam masalah manfaat mauhub ini ada dua akad, dua transaksi. Satunya akad hebah daripada pemunya harta asal, ibu angkat dan ayah angkat, kepada anak angkat, penerima hebah. Dan penerima hebah setelah menerima sempurna miliknya atau qabat tadi, sempurna rukun syaratnya, maka boleh pula membuat satu akad baru membenarkan ibu dan bapa angkatnya mendiami atau mendapat manfaat daripada harta atau mauhub tadi, harta yang dihebahkan itu, selagi mana mak atau bapa ayah angkat ini masih lagi hidup. Selama kedua-duanya hidup, maka mereka boleh duduk di atas dan dapat manfaat daripada harta yang telah pun dihebahkan kepada anak angkat tadi. Jadi jelas di sini bahawa maknanya boleh, Datuk ya, maknanya akad manfaat mauhub itu sendiri. Jadi jelas kepada kita tuan-tuan dan puan muslim semua yang dikasihi sekalian, ada dua transaksi di sini. Satu akad hebah daripada pemunya kepada penerima, dan satu lagi akad manfaat mauhub daripada yang menerima kepada bapanya, pemberinya balik ataupun sebagainya. Jadi Datuk, apabila kita melihat tentang manfaat mauhub ini sendiri, jadi bagaimanakah pandangan Datuk, saya bersama Datuk, tentang muamalat manfaat mauhub itu sendiri? Ya. Ada orang berpendapat lah. Ini ada pendapat yang tidak menepati hukum syarak. Tapi saya sebut je. Ada orang berpendapat macam satu helah, macam satu mainan. Bapa angkat, ibu angkat bagi kepada anak angkat pula manfaat bagi kepada ibu angkat dan ayah angkat. Mana macam mainan. Tetapi perkara ini dibenarkan oleh hukum syarak berdasarkan al-ibahah dalam dalam konteks muamalat yang dikatakan unsur memberi kebenaran. Anak angkat ini memberi kebenaran, bukan beri milik dah, beri kebenaran untuk mendapat manfaat tersebut. Dan ingat, saya perlu sebut di sini bahawa kita kena ingatkan bahawa setelah anak angkat tadi, sebagai contohnya, menerima hebah, dia boleh beri kepada ibu angkat dan ialah manfaat sahaja. Bukan harta terbalik. Kalau beri harta terbalik tak jadi, macam pulang balik begitu ya. Kemudian ada pula timbul persoalan, boleh kalau macam tu senang ya, kita tarik baliklah. Ibu angkat dan ayah angkat setelah memberi sesuatu yang hebah kepada anak angkat, hukum kata tak boleh tarik balik dah. Yang boleh tarik balik ni kalau kita beri seseorang ibu, seseorang ayah beri kepada anak dia, dia boleh tarik balik walaupun dah terima dah, walaupun dah qabat sempurna dah, boleh tarik balik. Yang awak panggil cancel, batalkan pemberian itu boleh ke atas anak sajalah. Tapi kalau anak angkat tidak termasuk ke anak. Oleh sebab itu pemberian tersebut telah atau hebah tersebut telah sempurna, dan anak angkat tadi hanyalah diberikan berdasar al-ibahah, konsep al-ibahah, konteks al-ibahah kepada ibu angkat, ayah angkat ni adalah manfaatnya saja, manfaatnya saja. Itu jelasan. Jadi Datuk, kita berada di penghujung bicara mufti ini, mungkin ada beberapa saranan yang lain ataupun kesimpulan yang Datuk boleh berikan sekarang. Silakan. Ya, terima kasih Datuk Musi. Saya berharaplah dengan penjelasan secara ringkas ini, sidang penonton seluruhnya boleh memahaminya, dan insya-Allah tidak timbul kekeliruan. Tidak ada yang teraniaya. Pihak pemberi hebah atau penerima hebah tidak akan teraniaya kalau kita faham pengertian atau muamalah ini, insya-Allah. Jadi saya berharap supaya semua pihak yang mahu ataupun yang berkeinginan untuk melaksanakannya, rujuklah kepada mana-mana jabatan agama ataupun jabatan mufti ataupun mana-mana majlis agama Islam.